Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dimuliakan Tuan Imam, pengurusi seluruh jawatan kuasa dan muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izinkan kita untuk kembali pada pagi ini untuk sama-sama berbincang dan munaqashah. Sejurus selesai kita menaikkan tanggungjawab solat subuh berjemaah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan muslimin, muslimat, kita dah berbincang di dalam kitab Fiqh Manhaji, atau dalam terjemahannya kitab Fiqh Mazhab Syafi'i dalam bab munakahat. Tidak kurang pentingnya dalam bab munakahat ini, kita dah bincang pada tajuk yang lalu berkaitan dengan wali. Dan hari ini insya-Allah kita masuk rukun yang kelima, iaitu 2 orang saksi. Saksi perkahwinan, saksi nikah. Pada muka surat 746 cetakan Pustaka Salam ni. Qala musannif bahawa dalam bab kelima ni, dalam rukun yang kelima, pendahuluan dia kita tengok itu. Walaupun akad nikah sama ada akad-akad lain yang mensyaratkan keredaan, ijab dan qabul, tapi Islam amat memuliakan akad nikah. Islam menjadikannya sebahagian daripada agama dan pengabdian kepada Allah. Oleh itu melakukannya dikira sebagai melakukan ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya serta diberikan pahala. Dia nak cerita betapa pentingnya akad nikah, rukun nikah yang kita tengah bincang ni. Sebab apa? Sebab dia melibatkan ketaatan kita kepada Allah dan hukum. Justru oleh kerana akad nikah dan kesannya amat besar dan berat, iaitu menghalalkan kehidupan suami isteri yang daripada asalnya kita ni ajnabi, tak boleh nak bersentuhan, tak boleh nak bergurau senda, kan? Sehinggalah boleh melakukan persetubuhan suami isteri yang dihalalkan syarak. Jadi ia sangat penting. Wajibnya mas kahwin, nafkah, jelasnya keturunan, anak-anak, hak harta pusaka, kewajipan penjagaan dan ketaatan. Semua ini, kata penulis, terdedah kepada keengganan suami dan isteri untuk melaksanakannya. Bila wujud saja akad nikah ni, dia melibatkan hak-hak yang lain seperti nafkah, mas kahwin, hak-hak ke atas anak, kan?
hak nasab anak, hak pusaka. Dia ada hak-hak lain yang terlibat dengan perkahwinan. Jadi dia terdedah juga kepada keengganan untuk melaksanakan tanggungjawab oleh suami ataupun isteri. Baik suami ataupun isteri, dia juga boleh terdedah kepada suami tak mau bagi nafkah ataupun isteri tidak memberi ketaatan kepada suami. Jadi Islam mengambil langkah berjaga-jaga dengan mewajibkan kehadiran sekurang-kurangnya 2 orang saksi untuk menyaksikan akad nikah tersebut. Di samping meletakkan syarat saksi yang melayakkan menjadi saksi untuk memperakukan kesan-kesan tersebut apabila diperlukan. Maknanya dengan itu Islam mewajibkan saksi, kena ada saksi ya. Kan? Sebab tu biasanya juru nikah dia kamai dengan set dia saksi 25%. 25%. Betul 25%. Betul boleh juga kan. Selalunya macam tu dia main set terus kan, dia main terus dengan pegawai masjid punya kan saksi kan. Kalau wakil keluarga boleh tak boleh? Boleh juga. Kan? Afdal lah juga kan sebab dia boleh memperakukan. Jadi apa pun nanti tak ada akad nikah tu nanti nak kena panggil balik saksi. Kan? Yang jadi masalah bila berkahwin kan. Itu nak kata perkahwinan ni dia melibatkan hukum syarak satu, kemudian ada juga prosedur dia. Kan? Contoh kita nak mengesahkan perkahwinan. Nak beritahu perkahwinan tadi wujud tak wujud. Kan? Contoh ada satu orang, kita ada bincang sebelum ni, bab-bab wali, dia boleh mengahwini anak dia walaupun tanpa kehadiran juru nikah. Boleh. Kan? Bapa amai, kemudian ada adik-beradik dia yang lain, pengantin lelaki, pengantin perempuan. Bapa yang kata wali mujbir tu, dia akad nikahkan di waktu yang sama. Ni saksi dia beradik duk ada. Sekurang-kurang 2 orang, cukup memadai. Lepas tu jadi isu masalah. Nak daftar, tak boleh. Kan? Suami lari hilang entah ke mana ke. Isteri ni nak melepaskan diri dia daripada ikatan perkahwinan. Tapi kena jelaskan dulu perkahwinan tu wujud tak wujud. Kan? Bila nak jelaskan perkahwinan tu wujud tak wujud, kena buat pengesahan perkahwinan. Barulah untuk mohon bercerai. Bila nak buat pengesahan perkahwinan, entah suami lari ke mana. Kan? Saksi pula dah tak ada dah. Kan? Dia pakat takut nak mari saksi. Dia kelang kabut. Itu kadang-kadang dia nak ambil pendekatan yang ikhtiar, berjaga-jaga, buat mailah saksi pegawai masjid. Senang. Depa ni ada jawatan dia. Apa-apa nanti kita refer balik. Kan? Dalam surat nikah tu, dia ni siapa-siapa panggil dia mai. Kan? Tapi boleh tak? Saya ada je pengalaman dalam waktu dalam majlis akad nikah tu, juri nikah kata ada tak saksi daripada keluarga? Boleh, tak ada masalah. Pun boleh, tidak ada masalah. Baik. Itulah sebabnya bahawa wujudnya keperluan saksi ini untuk akad nikah. Baik, kita tengok apa dalilnya. Nabi SAW bersabda, tidak sah perkahwinan tanpa wali, seorang wali, 2 orang saksi yang adil, yang tidak fasik. Maka mana-mana perkahwinan yang selain daripada itu adalah batal. Syarat saksi. Yang pertama Islam. Islam. Confirm kan? Al-Quran sebut wal mu'minina wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Bahawa seorang lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman, setengah mereka menjadi wali kepada setengah yang lain. Kerana dia melibatkan al-wilayah, iaitu penguasaan. Kan? So benda yang melibatkan kekuasaan dan penguasaan ni kena bagi orang Islam. Kena ada orang Islam. Kan? Tak boleh orang kafir menjadi saksi. Dalam isu-isu lain, bab-bab lain tak apa. Tapi lambat akad nikah ni nak kata. Baik, syarat yang kedua, muskak yang selepas tu.
iaitu lelaki, kan, yang kedua lelaki. Akad nikah tidak sah dengan penyaksian saksi perempuan atau seorang saksi lelaki bersama dua orang saksi perempuan. Imam Az-Zuhri rahimahullah bersebut, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan saksi perempuan dalam hukum hudud, nikah dan juga talak. Jadi kita faham ni memang makruf lah, kan. Cuma hari ni kita kukuhkan pengetahuan tu dengan ilmu je. Sebenarnya kita tengok dah, memang saksi duduk mai tak pernah hanya perempuan, memang lelaki. Cuma hari ni plus dengan memang itu syarat dia. So bila jadi macam tu, semakin kukuhlah ilmu kita. Tu yang kata ilmu tadi dikukuh mengukuhkan kita punya amalan. Jadi amalan tu jadi kuat. Kita rasa macam sedap, confident kita punya nak buat tu. Tiba-tiba tu imam kata, lah ni saksi bagilah wakil keluarga. Tiba-tiba kita duduk bertelagah pula tu imam. Tak boleh. Tu imam kena bawa saksi. Tak apa. Dia nak bawa pun boleh, tak bawa pun tak apa. Kita bagi jadi saksi. Kita sediakan saksi pun boleh. Kan? Tak gaduh bergaduh pasal itulah, kan. Baik. Yang kedua berakal dan juga baligh. Yang ni pasti, kan, orang yang tidak berakal, orang yang gila sebagai contoh, ataupun kanak-kanak tidak boleh memasuki dalam akad nikah tadi. Bukan tak boleh masuk, tak boleh jadi saksi. Duduk boleh, kan. Maksud saya tidak boleh berada dalam dia punya set ijab dan qabul tadi tu, kan. Nak bagi elak daripada keraguan. Yang keempat, adil atau walaupun zahirnya sahaja. Yang ni bincang banyak, kan. Adil ni dalam erti kata lain dia tidak melakukan dosa, kan. Ataupun dia tidak melakukan dosa fasik yang berterusan, dosa kecil yang berterusan. Sebab tu biasalah, kan, kita sama juga macam syarat saksi, syarat wali. Tok imam, tok qadi tadi dia akan apa? Istighfar ramai-ramai, kan. Lepas tu mengucap, kan. Sebab apa? Sebab dia nak selamatkan semua ni. Nak selamatkan akad nikah tu, selamatkan saksi, selamatkan wali sebagainya daripada terkeluar daripada syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Yang seterusnya, syarat dia mendengar, iaitu akad yang disaksikan oleh saksi pekak atau tidur adalah tidak sah kerana matlamat menjadi saksi tidak tercapai. Pernah ke saksi tidak? Tak ada, kan. Memang orang duk tunggu jegir kepala duk tengok tu, kan. Rugi duk tidur, kan. Juga kerana akad yang disaksikan adalah perkataan yang dilafazkan, so kena dengar. Kena dengar. Kena saksikan bahawa aku mendengar lafaz itu disebut. Aku dengar, tapi aku dengar lafaz tadi itu orang lain. Disebut nama orang lain. Juru nikah sebut nama si fulan bin si fulan, aku nikahkan kau Ahmad bin sekian-sekian dengan si fulan bin si fulan. Sedangkan pengantin perempuannya orang lain. Tu dia jadi penipuan, kan, ataupun Tok Qadi tu tidak. Dia pun hari ni list banyak sangat. Daripada pagi tadi berapa banyak pasang dia duduk akad nikah, dia pun tersasul pi. Dia tersasul pi disebut orang lain. Tu peranan saksi. Tepuk sikit Cik Imam tu. Ni Tok Qadi tu. Kan, duri nikah tu. Silap lah orang lain tu. Oh ya ke? Baru dia silap. Jadi kalau lah hak jenis tak dengar, dia ya. Dia nampak proses tu, dia ya saja. Baik. Yang khususnya melihat, kan. Akad tidak boleh berlaku jika saksi buta. Kerana perkataan dilafazkan tidak boleh diperakui kecuali dengan menentukan pertuturannya, yakni memerlukan saksi yang tidak buta dan didengari, kan. Dia dengar, kan. Dia dengar, kan. Tapi dia tak nampak. Susah agak, kan. Dia tak nampak. Sebab tu yang baru ni punya SOP tu, dia pun sampai kena ada video conference sebab nak bagi nampak dan juga dengar. Ada satu kes yang saya cerita di Selangor tu, ialah video conference ni dia line bukan nak clear, kadang pun just lah kampung, kan. Tak dapat. Last sekali
juru nikah tu dia bawa keluar dah, dia punya telefon dia buat set semua, tapi line tak clear. Lain kali pak pengantin dia pun ni kot, dia tak apalah, bagi mai dia buka telefon dia pasang clear pula telefon pak pengantin ni. Dia kata pakai video call ni, video call mula dia talau kat tu, sekali dia talau kat ni pula, kata saksi penting. Tambah bab-bab macam ni lagi penting, saksi. Nak confirm kan betul tak betul orang tu, itulah perempuan yang nak dinikahi, pengantinnya. Kena mengesahkan, kena ta'in, kena pula kembang jahanam. Kan? Jenuh. Kan? Sebab tu perlunya kadang-kadang saksi keluarga pun kena beritahu, ni betul, ni perempuan apa ni, kakak yang nak diakad nikahkan tu. Baik. Itu 6 apa? 6 syarat dalam rukun saksi. Seterusnya disebut menyaksikan kerelaan pengantin perempuan. Sunat menyaksikan kerelaan pengantin perempuan untuk melaksanakan akad. Ini berlaku dengan cara 2 orang saksi yang cukup syarat mendengar keizinan dan keredaan pengantin perempuan untuk melaksanakan akad, seperti dia berkata, aku rela dengan akad nikah ini, atau aku mengizinkan akad nikah ini. Penting tuan-tuan. Sebab tu kadang apa, pengantin perempuan ni dia mai tu ke sunat lah untuk majlis akad tu. Sebab kita juru nikah kadang dia tanya kan. Kalau dia tak pergi tanya pun dia suruh saksi tu pergi bawa buku apa pergi duk sign kan. Pergi sekali tengok duk teriak belakang balik tirai tu, awak ni bersih apa kan. Tak mau nikah kan. Ataupun dia kata baju tak sama colour, teriak kan. Dok, saya teriak bukan tak mau nikah sebab tak sama colour. Saya suruh bakal suami saya pakai colour lain, tunang saya dia pakai colour lain pula hari ni. Colour tu sekali kami nak pakai, sekali nak potong kek dia kata. Pernah jadi tuan-tuan. Saya cerita ni sebab pernah jadi. Itu masalah. Betul? Kan paksa juga. Lama-lama ialah anak kan, perempuan pula tu dia nak terang bandar sangat, lama-lama dia setuju lah. Ini jadi masalah selepas perkahwinan. Kan? Jadi masalah. Kalau tak jadi masalah tak apa. Kan? Itu yang kadang ada yang satu kes tu, dia sendiri mengaku, dia kata dia lari, dia tinggalkan suami, kemudian dia sendiri mengaku dia tak suka keluarga paksa sebagainya. Tapi suami ni masih nak mengekalkan lagi perkahwinan. Kan? So benda-benda macam ni dia teknikal lah. Teknikal ni dia bukan kalau ikut hukum syarak akad nikah sah. Cuma dari sudut paksaan tadi yang tu susah lah bila hati manusia kan. Bila hati manusia. Baik, kalau lah macam tu saya nasihatkan tangguh dululah kan. Sebab memang ada kes macam tu, dia sampai dia sendiri mohon fasah. Bila dia mohon fasah, dia dalam keterangan bagi fasah tu dia pun beritahu kata dia sendiri yang si suami tadi tak mengabaikan tanggungjawab pun. Jadi kita nak memperakukan fasah tadi pun susah. Okey. Dia ada hak untuk tangguh nasihat. Juru nikah adakah dia ada hak, berhak ataupun tidak untuk menangguhkan perkahwinan yang apabila dia tengok tidak ada kerelaan kan. Dia sebenarnya dia untuk akad tu sendiri dia tidak ada hak untuk menghalang kan. Tapi dia ada hak dari sudut nak mengharmonikan suasana sebab ada kuasa kat dia, kuasa untuk nak memberi kebenaran perkahwinan akad nikah tu berlaku pada waktu itu kan. Tapi dari sudut kalau tiba-tiba wali tu nak nikah, dia tak boleh lah, tidak ada kuasa di sudut tu. Tapi dari sudut secara pentadbirannya kan, berunding balik, berbincang, tanya ni nampak macam tak berapa nak cantik kita majlis hari ni. Oleh kerana saya diberi kuasa untuk mengizinkan akad ni berlaku ataupun tidak, saya cadangkan tangguh sekejap dulu tengok macam mana. Itu kaedah yang terbaik lah kan. Daripada kita meneruskan juga
kan, kita tak mau jadi benda yang kemudian. Kan, dia melibatkan nanti di sudut apa? Apabila dah berkahwin, tanggungjawab. Apabila dah berkedudukan pula suami isteri, barangkali mungkin ada anak nanti. Berpanjangan benda tu. Kalau tak berlaku setahun dua, lama-lama dia akan diterperap dalam tu. Yang tu kadang merosakkan balik institusi keluarga. Kan? Itu bukan matlamat perkahwinan. Mawaddatan warahmah. Kan, kita nak satu benda yang kasih sayang dan juga rahmat Allah, tak ada kat situ. Baik. Kita tengok muka surat yang seterusnya, 750. Berkahwinan orang kafir. Maknanya tuan-tuan, kita dah selesai dah dalam bab rukun tadi ni. Kan daripada awal kita bincang dulu, dah selesai. Kita tengok sikit perbincangan perkahwinan orang kafir. Perkahwinan orang kafir sama mereka adalah sah. Dalilnya adalah hadis Ghailan radhiyallahu anhu dan lain-lain yang memeluk Islam dan mempunyai lebih daripada 4 orang isteri. Baginda Nabi SAW menyuruh beliau terus kekal bersama 4 orang isteri dan menceraikan bakinya. Nabi SAW tidak bertanya tentang syarat nikah mereka. Kita juga tidak diwajibkan melakukan perkara tersebut. Dia nak cerita bagi suatu perkahwinan yang telah dilakukan sewaktu mana dia bukan Islam. Suami isteri ni dia kahwin mengikut adat dan juga hukum agama lain waktu dia kafir. Kemudian dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Islam mengiktiraf perkahwinan itu. Tak gaduh kita nak bercara ni, mai balik panggil mai, saksi-saksi mai, nu hak mana juru nikah, mai tok Sami mana mai pula jenuh. Kan? Tak gaduh panggil itu. Culun cerita balik akad nikah hangpa lagu mana, sakit dia mai bonyok pula. tak gaduh buat benda tu semua, kan? Hak tu karut. Makna kata Nabi sebut dalam hal ni dia ada banyak isteri. Ghailan ni. Kemudian dia masuk Islam. Nabi kata kamu pilih 4 saja. Baki tinggalkan. Kenapa? Islam membenarkan 4. Betul kan? Kita berapa? 1. Boleh 4. Boleh berapa? 4. Jadi dalam hal ini Islam terus mengiktiraf perkahwinan yang tadi, kemudian mereka kekal sebagai suami isteri. Jika mereka meminta untuk menghakimi perkara itu, kita tidak akan membatalkan perkahwinan mereka. Jika mereka memeluk Islam, perkahwinan mereka diakui oleh Islam. Itu dia punya hukum dia. Baik, memeluk Islam setelah berkahwin. Jika seorang lelaki kafir serta isterinya memeluk Islam bersama-sama, perkahwinan mereka terus kekal. Clear. Dua-dua kahwin mengikut agama lain, kemudian masuk Islam dua-dua. Settle dua-dua. Islam. Dan perceraian hanya berlaku jika berlaku perbezaan agama. Agama mereka tidak berbeza jika kedua-duanya kafir atau kedua-duanya memeluk Islam. Baik. Dia akan berlaku jika mereka ni berbeza agama saja. Baik. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada zaman Nabi SAW, seorang lelaki datang menemui baginda dalam keadaan telah memeluk Islam. Kemudian isterinya pula datang dalam keadaan memeluk Islam. Beliau berkata, wahai Rasulullah, dia adalah isteriku yang telah memeluk Islam bersamaku, kembalikanlah dia kepadaku. Maka isterinya dikembalikan kepadanya. Dalam masalah suami memeluk Islam dan isteri masih beragama-agama asal, terdapat beberapa keadaan. Ini dia keadaan dia. So dalam kes ni dia nak cerita bahawa seorang lelaki memang beritahukan Nabi dia dah masuk Islam, kemudian selepas tu isteri dia masuk lewat sikit, kan? Kemudian Nabi mengembalikan isteri itu juga mengiktiraf sebagai orang Islam. Perkahwinan tadi tidak sah. Baik, kedudukan yang pertama, jika isteri adalah ahli kitab, perkahwinan keduanya terus kekal kerana seorang Islam diharuskan berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Hari ini ada tak ada? Tak ada lah, kan? Semua dah terpesong lah, kan? Sebab apa? Sebab ahli kitab ni dia masih mengamalkan
dengan syarat dia mengamalkan ajaran Islam, itu yang dikeluarkan oleh fatwa. Baik, jika isteri menyembah berhala atau mulhid, yakni etis, dan tidak memeluk Islam selama iddahnya, keduanya hendaklah diceraikan selepas suaminya memeluk Islam. Namun jika perempuan itu memeluk Islam semasa iddah perkahwinan, keduanya terus kekal. Begini, suami masuk Islam bulan Januari, so perkahwinan mereka dibatalkan, dan perempuan tadi seolah-olah seperti ada iddah. Kemudian bulan Januari tadi, bulan Februari isteri pula masuk Islam, tak masuk sontak, masuk kemudian. So Februari itu kira-kira masih lagi dalam tempoh iddah. Bila dah masih dalam tempoh iddah, perkahwinan tadi diiktiraf. Macam tu. Ya, kalau iddah tadi habis, contoh suami masuk Januari, isteri masuk pula bulan 12. Kaedah tadi terputus, habis dia kena akad nikah semula kalau depa nak hidup suami isteri. Jika isteri memeluk Islam tapi suami terus kafir, kedua-duanya mesti dipisahkan ketika perempuan memeluk Islam. Kecuali suami memeluk Islam semasa isterinya masih berada dalam keadaan iddah, perkahwinan terus kekal. Berlaku sebaliknya pula, isteri masuk dulu bulan Januari, suami tak masuk lagi. Ada iddah perkahwinan tadi, perkahwinan terbatal tapi ada iddah. Ada iddah, suami masuk bulan Februari, masih dalam tempoh iddah, perkahwinan tadi diiktiraf. Tapi kalau suami masuk lewat dah, dia tak ada. Itu dia terkeluar daripada tu. Jika suami memeluk Islam selepas habis iddah bekas isterinya, dia tidak boleh rujuk melainkan dengan mengakad nikah yang baru. Dia kira macam rujuk lah. Dia kira macam rujuk. Sebab tu kita iktiraf perkahwinan tadi. Rasulullah SAW telah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Shu'aib. Dia kata bahawa Rasulullah mengembalikan anaknya Zainab kepada Abi Al-As bin Rabi' dengan mas kahwin yang baru dan perkahwinan yang baru. Cerita dia, Abi Al-As bin Rabi' ni dia masuk Islam kemudian. Lewat dah. Selepas mana anak Nabi SAW Zainab. Kan? Jadi Nabi bagi balik tapi dia akad nikah yang baru. Dia nak cerita kat situ. Dalam hal suami isteri ni dia clear, dia tak jadi masalah sangat. Dia tak jadi isu. Yang jadi masalah bila? Yang jadi masalah bila anak tu. Anak tu lagu mana? Kita nak tak kat mana? Kalau dua-dua masuk Islam, okey, cantik, clear. Kalau salah seorang masuk tapi dalam tempoh iddah pun okey. Tapi kalau anak tu kalau masuk seorang kekal dalam agama yang lama seorang, tu susah. Itu yang berlaku dalam kes-kes yang hangat duk bincang beberapa tahun yang lalu kan. Sangat banyak kes-kes macam ni. Yang ni dipanggil konflik perundangan antara civil dan juga syariah. Sebab dalam undang-undang persekutuan sekalipun, dia sebut bahawa kita dalam bab agama anak ni boleh ditentukan oleh ibu atau bapa atau penjaga. Boleh ditentukan oleh mereka-mereka ni. Ni cerita anak yang belum balik. Cerita anak di bawah umur ni, bawah 18 tahun. Kan? Atas 18 tahun okey, dia tak ada isu sangat, dia boleh pilih. Kan? Dalam Islam, kan, jumhur kita kata apa? Bahawa anak tadi dia akan ikut agama Islam. Tambah-tambah kalau yang masuk Islam tadi bapa, maka kuatlah. Sebab ada setengah ulama yang menafsirkan bahawa nasab tu kepada bapa, selalunya kepada bapa. Jadi kalau anak yang di bawah umur ni, kemudian kita tak tahu nak ni ke mana, yang tu dia bicara kat mahkamah. Bila bicara ni tuan-tuan, macam kita duk bincang ni semalam pun dah sebut lah. Kan? Dalam kerangka undang-undang hak duk ada sekarang ni, dia
sentiasa ada dia punya dia nak bincang secara teknikal tu, kadang banyak juga. Banyak teknikal tu. Ada satu kes yang dia tidak mempertikaikan keislaman, tapi dia mempertikaikan proses. Bila pertikaikan proses, membatalkan proses, sekaligus membatalkan dia punya keislaman. Macam kes Rosliza Ibrahim tu. Kan? Bukan isu dia nak tengok siapa dia kahwin ataupun tidak. Kan? Isu dia nak tengok Islam ataupun tidak. Sama macam isu Indira Gandhi. Bukan dia nak tengok kisah orang ni masuk Islam ataupun tidak, tapi dia nak tengok siapa yang berhak macam mana tata cara nak jadi Islam. Kan? Kalau dalam agama kita dengan syahadah. Kan? Islam kita dengan bersyahadah. Tapi dengan untuk anak-anak pula dia akan ikut agama bapa atau puak yang masuk Islam. Ada je macam tu. Kita clear. Tapi dalam perundangan lain pula. Civil dia kata kalau lagi dia 18, dia tak cukup 18 tahun, kan, kalau dah apatah lagi kalau dia kecil, macam mana dia nak bersyahadah? So kat sinilah dia punya panggil lakuna ataupun kelompangan yang perlu dilihat. Susah tak dalam bab macam ni? Kan? Berapa ramai yang menangis ayat mata darah lah semata-mata benda ni. Terpaksa melepaskan anak. Kenapa? Kerana ikatan perundangan tadi. Kalau nak bincang secara teknikal undang-undang ni memang panjang lah. Kan? Kadang-kadang kita sebuah sikit menyentuh juga keputusan mahkamah. Yang barangkali kalau kita cakap banyak pun lagi penghinaan mahkamah pula. Contempt of court. Cuma kita di sudut ilmiahnya bolehlah kita nak sebut. Kan? Kita jadi macam tak apa nak kuat di negeri kita sendiri. Di tanah air kita tak apa nak kuat. Kita jadi macam loose. Kita tak tahulah macam mana. Sedangkan kalau ikut sejarah balik kita punya perundangan ni kira panjang. Asal kita ni law of the land Islam. Dipanggil kalau mahkamah dahulu disebut sebagai Muhammadan law ataupun law of the land. Dia mengakui bahawa Islam tu agama. Sebelum adanya perlembagaan ni Islam. Agama kita, undang-undang kita. Undang-undang yang digunakan pakai di tanah Melayu kita ni. Daripada bila masuk saja penjajah mula masuk sekitar 1500 ke 1000 sehingga ke 1800 antara pertengahan awal. Masih lagi kita kekalkan perundangan tadi. Bila dah masuk 1800, kemudian 1900 jatuhnya Empire Turki Ismaniah. Dia mula habis. Jatuh tu bukan lama pun. 100 lebih kurang 1920-an, 1940-an mai set undang-undang perlembagaan kita ni. Asalnya dah cantik daripada lebih kurang dalam 300 tahun. 1500 kepada 1800 kita mempertahankan lagi. Penjajah mula attack masuk 1800 kita pertahankan lagi, tapi dia dah mula menyusut turun. Daripada jadi agama negara diturun pi sikit-sikit, lah kali turun pi dalam negeri. Agama untuk undang-undang untuk negeri saja. Asal ni Islam ni agama undang-undang Islam agama ni undang-undang persekutuan. Kemudian bila ada campur tangan masuknya penasihat Inggeris, kemudian bila raja-raja melalui pembertahan, bila bertahan lah kali dia kata lah ni undang-undang Islam ni pi duduk di negeri lah. Raja-raja duduk di negeri. Lebih kurang macam tu lah bahasa mudah lah. Kan? Bila mula masuk mahkamah qadi, kita kekalkan mahkamah qadi, celah-celah tu dimasukkan mahkamah adat. Mahkamah adat ni lama-lama berkembang, mahkamah adat pula duduk di atas. Bila duduk di atas, sampailah. Bila main set undang-undang perlembagaan kita ni, draft asal je, tidak ada Islam tadi tu. Tapi bila dibantah, dibincang, masuk perkataan Islam agama rasmi. Agama lain boleh beramalkan dengan harmoni. Agama Islam dikekalkan. Itu jasa mereka. Kita ni baru sekitar lebih kurang 60 lebih merdeka.
kan, pun dah kita dah digugat macam-macam dengan keputusan-keputusan, dengan tindakan-tindakan, cubaan-cubaan. Kan? Mana kata saki baki penjajah tu ada lagi menggunakan medium mahkamah yang sedia ada dengan set undang-undang yang ada. Itu yang kita terjerat kat situ. Kita pula banyak duk relax, duk tengok depa aja duk susun strategi. Lepas satu kes, try and error. Cuba dan jaya. Tak boleh kita tengok kat mana try lagi. Itu kita bimbang. Sedangkan orang dulu pertahan hampir 300 tahun, 100 tahun, kan, mempertahankan lagi. Kita baru dah 60 tahun kita dah lah loi lah, kan. Kita dah tak betul-betul, kan, nak buat. Itu kelemahan, kan. Janganlah sampai kita macam jadi kes-kes yang menyedihkan umat Islam. Banyak kalau nak ikut sorotan-sorotan kes ni yang khususnya yang melibatkan bidang kuasa satu hal lah, kan. Bidang kuasa mahkamah. Kan? Sebenarnya kita kalau ikut undang-undang kita di Malaysia ni ada dua ni undang-undang. Yang pertama syariah, yang kedua civil. Yang kita katakan civil lah, kan. Kemudian bila apa yang kita buat dalam undang-undang persekutuan ni pada sekitar tahun 50-an adalah pindah sikit masuk undang-undang jenayah. Asalnya tak ada undang-undang jenayah ni. Hanya undang-undang perkahwinan lah kita bincang ni, wakaf dan sebagainya tu. Kan? Masuk undang-undang jenayah. Dipindah akta bidang kuasa jenayah bagi kat mahkamah. Kan? Dia ceritalah bab tadi tu, khalwat, minum arak, berjudi, tak puasa, tak sembahyang Jumaat, kan, termasuk liwat. Itulah kita punya sikit tambah. Lepas tu adalah pindaan sikit berkaitan dengan undang-undang keluarga saja, hal-hal yang berkaitan ni. Nak sebut berkaitan dengan perlembagaan hanya setakat tu je, tahun 50-an punya masuk. Lepas tu tak ada dah. Itu pun 50-an dengan apa yang kita bincang RU 355 tu. Dengan jumlah penjara yang sikit, dengan jumlah denda yang sikit, dengan sebatan yang sikit, bukan sebatan syar'i. 6 sebatannya. Itu tu lama lah tak pindah-pindah sampai hari ni. Ada cubaan nak membina tapi dia memerlukan kuasa 2/3. Kalau tak melalui 2/3 dia kena ada satu jalan yang lain mungkin jauh sikit. Itu jantankuasa teknikal tengah nak buat. Susah. Nampak kata tak ada kita punya progress tu, tak apa nak cantik, slow kat situ. Doa tentuan je lah, kan, kita nak kena buat. Kemudian 1980-an, 88 ada satu pindaan mengatakan bahawa dalam perlembagaan persekutuan perkara 121A, dia kata kalau apa-apa isu yang berkaitan dengan mahkamah ataupun undang-undang Islam perlu dibicarakan di mahkamah syariah. Bila ada yang ni cantik, dah nampak sikit dia naik, kan, naik. Contoh, kalau kes tu dibincangkan, dia nak keluar Islam, dia buat permohonan tu di mahkamah sivil. Jadi hakim mahkamah sivil akan buat keputusan, ini isu syariah, ini undang-undang bidang kuasa syariah, kena bagi kepada mahkamah syariah. Itu yang berlaku dalam kes Rosliza Ibrahim. Ya, saya menghormati keputusan tersebut, tapi ada apa tak, kalaulah lebih baik dia menghormati juga roh dan juga semangat pindaan perlembagaan persekutuan perkara 121A yang mengatakan bahawa kalau ada isu-isu syariah ni kena beri kepada mahkamah syariah. Itu lebih baik. Soal nak mengisytiharkan orang keluar Islam ni, itu isu bidang kuasa mahkamah syariah. Lebih baik. Cuma dalam kes tu dia kata orang ni daripada asalnya bukan Islam, sebab tu dia boleh bercara kat situ. Dia. Cuma kita berpegang dengan identiti, dalam identiti sebut dia Islam. Pegang yang tu dulu, so bawa pergi mahkamah syariah, hampa bicara di mahkamah syariah. Sebab pengalaman kita di mahkamah syariah bukan tak ada kes yang memang asal dia bukan Islam. Ada. Banyak.
di Pulau Pinang. Nama Melayu, tapi dia dibesarkan dalam keluarga Islam. Memang tak pernah beramal dengan amalan Islam. Akhirnya, ialah kebenaran diberilah. Dah memang dia bukan orang Islam. Kita nak paksa apa lagi? Itu pun kita dah lalui proses-proses istitabah. Dia panggil nak kaunseling dulu. Tapi nak kaunseling pun kalau dah syahadah tak ada dalam diri, dia hanya proses dakwah je lah. Kita cuba tanya pejabat mufti kata tak apa, kita laksanakan proses dakwah. Kalau ada dia ni dengan Islam, barangkali mungkin terbuka hati dia. Okey, tak apa. Makna kata perlu dihormati. Kemudian dalam kes Ika Putra ni, kes liwat. Dia ni didakwa liwat di Mahkamah Syariah Selangor. Tapi dia bawa kes tu ke Mahkamah Sivil, dia kata minta mahkamah-mahkamah isytiharkan bahawa undang-undang di Mahkamah Syariah ni tidak valid, tidak sah. Sebab dia kata bertentangan dengan sivil. Sivil pun ada juga liwat. Mahkamah bercara dan mahkamah beritahu kata Badan Perundangan Negeri tidak ada bidang kuasa. Dia jadi kot tu pula. Saya menghormati pandangan tersebut, tapi saya ingat juga almarhum Tan Sri Harun Hashim, tokoh perundangan, bekas hakim. Sekarang ni kalau ada di UIA, dia ada Center Harun Hashim Center Law of Center. Dia sebut apa dia kata? Dalam kita menghayati roh pindaan, yang saya sebut jadi pindaan bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Sivil tu, kita bukan nak membuktikan sama ada Badan Perundangan Negeri itu mempunyai kuasa ataupun tidak. Tapi kita hanya akan melihat bidang kuasa siapa yang tu. Dia bercanggah pula pandangan hakim-hakim terdahulu dengan pandangan terkini. Bukan saya kata pandangan terdahulu boleh terujuk dalam kes apa? Ada kes yang difahamkan Faridah. Dia kes macam tu. So nampak akhir-akhir ni dia dah macam tak ada apa dah. Apabila kes Indira Gandhi pula jadi kan 2018 itu pun dia sebut juga bahawa Mahkamah Syariah tidak ada hak untuk membicarakan hal-hal begini. Itu lagi. So apa lagi yang tinggal? Sedangkan dulu kita di atas turun ke bawah pula. So apa lagi yang tinggal? Jangan sampai satu hari nanti kita bimbang tuan-tuan. Ini soal kalau dia berkait dengan akidah. Tak apa, sebab isu-isu yang berlegar di mahkamah konflik ni, yang berlaku konflik berkaitan dengan akidah. Isu murtad, isu hak agama anak-anak, kan, isu kalimah Allah. Jangan sampai satu hari nanti jadi sepulang kes Aisyah Bukhari, kalau tuan-tuan ingat. Sedih. Sedih apa tuan-tuan? Dia telefon bapa dia. Habaq kata dia keluar Islam. Haji Bukhari terima panggilan telefon daripada anak dia mengatakan bahawa dia keluar Islam, nak keluar Islam. Berlaku di Johor sekitar 1997. Panggil. Ni, keluarga mana tak susah. Dibesarkan dalam keluarga Islam, diberi didikan Islam. Tiba-tiba anak telefon macam tu. Anak ni kalau telefon dia habaq nak berhenti sekolah pun kita susah hati. Habaq dia berhenti kerja pun kita susah hati. Kita kata, esok siapa nak belah hang ni? Hang nak makan apa? Apatah lagi kalau dia habaq agama. Ni esok macam mana nak jumpa kat syurga? Soalan yang lagi besar. Kalau hang keluar Islam ni, macam mana nak jumpa hang kat syurga? Aku mati esok, macam mana kita nak masuk syurga? Keluar, kemudian keluarga panggil balik, kaunseling, buat pergi ke pejabat agama, buat satu perakuan dia bertaubat. Lebih kurang dalam 18 Disember 1997, 30 Disember dibawa lari. Terus keluar negara katanya. Isunya apa? Isu nak berkahwin. Isu nak berkahwin. Nak berkahwin. Kadang-kadang dia jadikan ikatan perkahwinan ni cara nak tarik.
Lepas tu tuan-tuan, kalau yalah, soalan pertama kalau kita nak bagi anak kita kahwin kan, saya tak ada gila anak yang kahwin kan? Kita tanya apa? Semayang tak semayang? Tanya kan? Tanya lah, semayang tak semayang? Kena tanya semayang macam mana. Zaman lah rasa kena direct kot tuan-tuan. Sebab budak-budak lah pun direct, kita pun direct tanya. Ni mu semayang kena, mu boleh semayang tak? Semayang tak semayang? Tanya. Itu saya, kalau saya nak benarkan permohonan wali hakim, bila lepas bicara tu clear tengok dia dah tak ada wali dah, saya katalah ni kamu dah tak ada wali, saya wali kamu. Mahkamah, hakim lah kan. Panggil lelaki tu main. Ni perempuan ni, pemohon ni adalah akan diwalikan oleh mahkamah. Saya tanya kamu semayang tak semayang? Saya tanya betul. Dia kata tak apa nak cukup. Baik, saya tangguh mai pula minggu depan, bagi cukup dulu. Tak boleh kami nak. Tak, lah ni bagi cukup dulu. Lah ni kalau, saya tak katalah kasar macam ni, saya kata lah ni contohlah kan. Saya kata kalau mahkamah lepaskan kamu kan, siapa nak tengokkan kamu dah tak ada wali. Kan, ni sebelum masuk kepada satu perkahwinan, ni. Bahasa mudah dan saya nak kata ni, kalau aku bagi hang, kan, hang menikah ni, kan, siapa lagi nak jamin nak kalau hang tak buat macam ni, tak ada satu sejarah, satu mana tahu ia jadi satu menjentik hati. Tiba-tiba dia kata tak pernah orang tanya macam ni kat aku. Di mahkamah pula tahu. Kan? Saya suruh balik. Suruh balik tu. Bagi cukup tu. Saya tanya lah kerja di mana? Kerja di sekian-sekian. Pergi main jemaat, kata main jemaat. Dia kata tak dan. Lah ni dan ke tak dan, apa kena buat dulu. Lepas ni, mai saya nak dengar. Bila mai kemudian tu, tak apalah. Okey, mengaku zahir lah. Kan, tapi at least, kita ada usaha. Ada usaha nak bagi dia macam tu. Kan? Selagi tak tu, saya takkan benarkan. Kalau kes-kes jenayah pula, saya bagi hukuman. Ada penjara, ada denda. Tapi saya plus pula lagi dengan hukuman. Kalau jenis di Selangor, dia ada satu tempat tahanan. Pusat Perlindungan Wanita. Kemudian dia ada untuk lelaki. Kita boleh bagi tempoh pemulihan. Kalau kita tengok orang ni macam dia perlukan lagi ni, kalau sebab kadang-kadang bagi penjara pun dia tak apa nak dapat pun sangat. Bolehlah bagi kan hukuman tu. Saya tahu okey, duduk rumah perlindungan berapa bulan-bulan, hafal surah Yasin. Hafal surah Al-Mulk. Kalau kes-kes judi ni, ada satu orang tua tu kes judi, dia kata ni ayat hukum tentang judi, ayat sekian-sekian, hafal ayat ni. Dia main tuan-tuan bila tarikh yang saya janjikan, bila kata okey tarikh sekian-sekian, main untuk saya dengar. Pengak kuasa bawa, memang dia hafal. Dengan pakai kepah elok semua ni, dengan baju Melayu. Tua dah. Ni dengan siap ayat mata lah. Ada hak tak boleh merangkak, tapi dia hafal juga. Dalam tu dia ada rekod. Okey, bacaan Al-Quran daripada Iqra' berapa-berapa. Dia dah sebut. Dalam laporan tu, mula-mula penguasa akan bentang laporan. Penguasa daripada pusat pemulihan tu dia hafal. Dia beritahu, okey, proses apa dia sekian-sekian. Ada kes disiplin ke tak ada. Kita tengok dan kita puas hati. Tasmik dalam dewan tu. Dewan mahkamah. Okey, sekarang ni hafal surah Al-Mulk, nak dengar? Hafal. Ada yang boleh, ada yang hafal. Dah budak-budak lagi kan, hafal surah Al-Mulk. Kan? Kadang bila dengan paksa macam ni, kamu nak lepas tak lepas? Lepas kena hafal. Saya kata saya bukan nak paksa kamu, tapi inilah bekalan kamu. Lepas ni tak ada siapa nak boleh jaga kamu ni. Kalau kamu keluar nanti kawan-kawan nak tunggu balik ni. Kawan-kawan nak buat jenayah ni. Ada lagi nak tunggu, mesti. Tapi inilah bekalan yang boleh jaga kamu. Kalau dah kata keluarga tak boleh nak jaga, kalau kata orang lain tegur pun tak dengar lah ni, ini mungkin barangkali cara dia. Kan? Itu ikhtiar kita lah tuan-tuan. Bukanlah kita nak
nak kata ni puas sangat kan. Jadi itu berkaitan dengan perkahwinan yang melibatkan bukan Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka jalan kepada kita untuk sama-sama memartabatkan semula hukum syarak berada di tempat yang sepatutnya. Itu sepatutnya. Saya nampak agak getir sekarang ni kan. Kita dalam keadaan kita relax-relax pun sebab kita tak tahu ke depannya lagu mana. Sebab tu nak tak nak kena kembalikan balik kekuasaan tadi untuk orang Islam yang betul-betul adil, yang faham untuk susun semula. Kita kena bagi kerjasama untuk itu. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah dan silap kasar bahasa. Ni saya duk cerita hal-hal ni bukan nak suruh pergi merontak, tak tuan-tuan. Ini sebagai ilmu untuk kita nak bagi sedap jentik hati balik, nak tengok balik generasi hak kita nak tinggal tu ya tuan-tuan. Niat saya bukan nak suruh tuan-tuan piduh belarak balik macam kisah natrah berapa puluhan dulu kan. Tak tuan-tuan. Dan bukan cara kita ada kaedah dia. Kan kita ada kaedah dia, kita ada undang-undang dia, kita ada jalan dia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan jalan tadi insyaAllah. Saya mohon maaf salah dan silap. Yang baik itu bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk itu kelemahan diri saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarraqna min ba'di fadar ma'suma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna nisyan bi rahmatika ya arhamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.